Salli ala Sayyidina Muhammad. Khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah. Ini pun tak hafal. Sebab isu ramai tak dapat jawab. Oh, belajar semuka je. Suruh baca matan tak ingat. Khaliqun bila hajah, raziqun bila mu'nah, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dan seperti mana adalah ia Allah dengan sifat-sifatnya pada azali, begitulah yang demikian itu sentiasalah ia di atasnya selama-lamanya. Ini saya dah terangkan, iaitu menyatakan bahawasanya seperti mana sifat-sifat Allah Ta'ala itu qadim, maka begitulah sifat-sifatnya itu baqa. Seperti mana sifat-sifatnya itu tidak didahului oleh tiada, maka begitulah juga sifat Allah tidak disusuli oleh tiada. Faham? Maksudnya tidak binasa. Mengapa kita menafikan bahawasanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu baharu datang? Maksudnya dulu tak ada, kemudian ada. Kerana ia akan menjadikan ada sifat-sifat Allah Ta'ala itu baharu. Maksudnya sebelum sifat-sifat itu ada, dia tak ada. Faham? Sesuatu yang ada selepas tiada itu baharu. Dan semasa sifat-sifat itu tiada pada zat Allah, maka kurang, maka sabitlah kekurangan pada zat Allah, sedangkan kita menafikan kekurangan padanya. Faham? Jadi Imam Tahawi telah mengulang tajuk ni ataupun makna ni berkali-kali dengan uslub yang berbeza. Jadi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, ni sebenarnya adalah mengulang makna bagi ibarat yang sebelum ni, tetapi diulang lagi dengan uslub yang berbeza, dengan lafaz yang berbeza. Sebab itu kata Syekh Said Fauda, ha nahnu nara anna al-imam at-Tahawiyya rakaza marratan ukhra ala hadzal ma'na. Kita lihat sekarang ini bahawasanya Imam Tahawi memfokuskan sekali lagi di atas makna ini. Apa makna ini? Wa huwa anna Allah la yattasifu bi sifatin hadithah. Apa makna yang ingin ditarkizkan dan difokuskan, ditegaskan? Apa dia? Bahawasanya Allah tidak bersifat ia dengan sifat yang baharu. Ini kena masukkan dalam akidah. Dan akidah ini, Allah tidak bersifat dengan sifat yang baharu, ada yang mukhalif dengannya. Maksudnya ada firqah batilah yang beriktikad
sebalik daripadanya. Maksudnya mengatakan Allah ada bersifat dengan benda yang baru, yang dulu tak ada, sekarang ada. Faham? Maka ibarat Imam Tahawi ini boleh menjadi bukti untuk pegangan Asy'ariyah. Sebab apa? Kita dah sebut dalam masa awal pembahasan kita, beliau ini adalah salaf. Imam Tahawi ni dia tahun bila kan? Maka ibarat ini menjadi rujukan dalam mengetahui akidah-akidah salaf. Wa waddahahu tawdihan akhara bi'ibaratin thaniyatin, dan beliau telah menjelaskan akan dia dengan penjelasan yang lain, dengan ibarat, dengan teks yang kedua. Kenapa beliau ulang balik? Saya pun dah tegaskan dalam perkara akidah ini, kalau ada makna yang diulang lagi, itu memang uslubnya dalam mengajar akidah. Faham? Kerana maksud daripada akidah ini adalah takrir. Jadi takrir ni maksudnya memantapkan. Dan memantapkan itu dia akan terhasil dengan takrir, dengan mengulang. Faham? Idza takarrara taqarrara li'alla ya'jizal ba'du 'an darki muradihi bi'ibaratihi as-sabiqah. Syekh Saifuddin membahaskan panjang lebar. Beliau telah rad Syekh Ibn Taymiyah dalam perkara ini, tapi kita tak ada masa lah untuk sebutkan, dan pembahasan itu agak rumit. Jadi saya dah sebut sebelum ini, kamu hanya tulis sahaja. Syekh Ibn Taymiyah dan orang yang mengikuti alirannya, ada mazhab dia dalam masalah ini. Satu, beliau terkenal dalam mengisbatkan yang disebut sebagai qidam an-naw'i. Faham? Mengisbatkan apa? Tulis, jangan tengok je. Faham? Mengisbatkan qidam an-naw'i. Jadi apa dia? Panjang. Syekh tulis kitab khas pula untuk rad perkara ini. Dan beliau juga dan orang yang mengikuti alirannya mengisbatkan sifat hadisah bagi Allah. Sifatun hadisah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana mensifatkan sifatul a'yan juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda itu kita masukkan dalam highlight, dan bila ada masa yang tertentu maka barulah dapat diterangkan. Jadi sifatun hadisah ni mudahlah untuk faham apa maksud mereka mengisbatkan sifatun hadisatun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi penghujahan dia, kenapa kita menafikan sifat hadisah? Walau kana Allah yajuzu ittisafuhu bil hadithi lakana muhtajan ila al hadithi wala kana naqisan mundhu al azali hatta hina ittisafihi bidhalika al hadithi wala kanat zatuhu taqbalu at-taghayyurati wat-tahawulat wala kana mu'athiran fi zatihi wa qad sarraha Ibn Taymiyah bi kulli hadhihi al-qaba'ih fi kutubihi. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah i'tiqad beliau ini, ada kitab yang khas yang dikarang oleh Syekh Saifuddin yang berjudul Al-Kashif As-Saghir. Jadi kamu tulis ini. Maksudnya ini cukup untuk kita faham mengapakah akidah yang bertentangan dengan kenyataan dalam matan ini adalah salah. Pertama, kalaulah ini sebab pertama ataupun hujah pertama, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala
boleh bersifat dengan yang baharu, maka pastilah dia berhajat kepada benda yang baharu. Maksudnya lazim daripada kita beriktikad Allah bersifat dengan benda yang baharu. Dulu sifat tu tak ada, kemudian barulah sifat itu ada. Sebelum ini dia tidak dipanggil Razzaq. Bila dah ada makhluk, barulah dia ada nama Razzaq. Barulah tu. Dulu tak ada, sekarang ada. Faham? Dulu dia tidak ada nama Khaliq masa zaman azali. Sekarang ini bila ada makhluk, barulah ada. Maka dia akan apa? Dia akan lazim daripada itu Allah Ta'ala berhajat kepada benda yang baharu. Berhajat. Yang pertama. Yang kedua, lazimlah daripada itu Allah berlakunya kekurangan padanya ketika dia tidak bersifat dengan sifat yang baharu itu. Macam saya sebut tadi lah, dulu sifat tu tak ada, sekarang ada. Maksudnya apa? Kalau dulu tak ada, kurang. Maksudnya dalam kesempurnaan Allah Ta'ala itu boleh ditambah lagi. Sedangkan kita punya i'tiqad, kesempurnaan Allah ini tidak ada kekurangan langsung dan tidak bertambah. Sebab sesuatu yang bertambah, sebelum dia bertambah, dia kurang. Bila ditambah, maka bertambahlah. Sebelum tu tak ada, sekarang ada. So semasa tak ada tu apa maksudnya? Semasa tak ada maksudnya adalah kurang. Maka maksudnya ada keadaan tertentu sabitnya kekurangan kepada Allah Ta'ala, sedangkan tidak ada sebarang apa? Kekurangan, nuksan. Sebab itu dinyatakan i'tiqad kita, tidaklah seorang itu bila dia mensucikan Allah, Allah bertambah suci. Bila dia mengagungkan Allah, maka dia bertambah agung. Sebab perkataan bertambah agung ni, dia memberi isyarat kepada kekurangan. Dia rasa dia puji Allah, tapi sebenarnya dia telah merendahkannya. Dia rasa, bila kita puji Allah, maka Allah makin besar, makin hebat. Dia rasa perkataan dia tu dia sedang puji Allah, tapi sebenarnya dia merendahkan. Tetapi mungkin juga orang yang bercakap, mungkinlah dia cakap dalam bayan dia, dalam keadaan jos, tak ingat tu, maka Allah Ta'ala makin besar. Makin besar maksudnya rasa kebesaran Allah itu makin besar dalam hati. Yang itu mungkin, faham? Cuma mudhaf tu semua tak sebut. Tapi orang tu maksudnya begitulah. Sebab itu ada orang tulis buku kritik jemaah tabligh, bayan-bayan yang merosakkan akidah. Ada buku yang ditulis. Dia kata bila Karkun ni bayan, dia sebut kita hendaklah memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Jadi dia kata kita kena masukkan Allah lagi. Kadang-kadang sebut perkataan macam tu kan. Jadi ini syirik ni. Ini tak betul tauhid. Kebesaran Allah ni bukan benda yang boleh dipisahkan daripada zat Allah, sehingga kita boleh pisahkan, kita masuklah hati kita. Faham? Masukkan zat Allah lagi dah tak boleh. Jadi orang ni macam bebal, faham? Bebalism dia panggil. Orang itu memang dia tak sebut maksud dia, dan orang yang dengar pun tak faham macam tu, kan? Maksud masukkan kebesaran Allah tu rasa kebesaran tak, rasa keagungan. Orang dengar pun faham maksud dia macam tu kan. Dalam kalam ni biasa, biasalah ada hazaf. Kalau ada isyarat yang menunjukkan kepada hazaf tu, faham? Tak ada siapa kot yang bila bayan kita kena masukkan Allah lah hati kita, keluarkan makhluk. Dia memahami makna masukkan zat kan.
sedangkan dia sedang menceritakan kebesaran Allah. Faham tak tu? Faham maksud dia? Paling kurang tanya dulu orang yang bercakap tu apa maksud dia, sebelum kita nak hukum orang tu syirik. Itu kan kaedah dalam fatwa. Sebelum kita nak hukum perkataan orang yang ada ihtimal, kita tak boleh hukum macam tu je. Kalau kita nak hukum zat dia, kita kena tanya dia apa maksud dia. Kalau kita nak hukum umum, kita kena cakap macam ni, kalaulah dia bermaksud. Faham? Bahawasanya masukkan Allah itu masukkan zat, maka itu adalah perkataan yang salah dan boleh bawa kepada kufur. Boleh bawa kan, tak semestinya kufur ni. Jahil. Tapi kalau maksud dia memasukkan Allah itu, masukkan rasa kebesaran Allah, masukkan rasa keagungan Allah, maka itu makna yang sahih. Dia kena cakap macam tu, kalau dan kalau. Sebab kita tak tahu apa maksud dia. Faham? Kita kena jawab secara umum. Itu kaedah cakap kan. Kalau kita nak hukum zat dia, kalau kita nak hukum lebih spesifik, maka tanya dia. Kalau dia dah meninggal dunia, maka tidak ada jalan untuk hukum atas zat dia. Bas, kita tak tahu. Kita akan bagi jawapan secara umum sahaja. Faham tak? Sebab itu ulama menyatakan, kalau ada satu orang yang telah meninggal dunia, ada dalam kitab dia perkataan yang zahirnya kufur, maka boleh tak kita cakap secara yakin dia ni hukum dia kafir? Boleh tak? Secara zat. Dia panggil takfir secara ain. Tak boleh, kecuali kalau kita yakin dia mati dalam keadaan dia i'tikad macam tu juga. Faham? Mungkin dia dah tarik balik, mungkin. Semua tu mungkin. Kalau dia mati memang macam tu, baru kita boleh confirm bahawasanya dia mati kafir. Kalau tak, kita hanya boleh kata perkataan dia ni adalah perkataan kafir. Dia tu tak tahu. Faham? Dia mati macam mana, kita tak tahu. Itu kalau perkataan dia itu tidak ada ihtimal yang boleh ditanggung atas makna yang salim kan? Sebab itu urusan mengkafirkan orang ni, dia urusan fatwa, bukan orang yang belajar akidah. Faham? Kita belajar akidah, kita hanya memperkenalkan akidah yang betul. Tapi bila orang tu bercakap, kecakapan ni dia menanggung hazaf. So untuk hukum kena serahkan kepada mufti. Jadi mufti ni kalau nak hukum orang ni sesat, panggil dulu. Panggil. Faham tak? Kena panggil dia, kita tanya dia, soal dia untuk tahqiq. Dia ada sesi tu, counselling. Pastikan. Bukan hanya kita ni terus kafir. Alas. Tak boleh. Bahaya. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata Imam Tahawi, Allahumma salli ala Muhammad, laisa ba'da khalqihi al-khalqa istafada. Laisa ba'da khalqihi al-khalqa istafada. Tafada ismal khaliqi wala bi ihdathihi al-bariyata istafada ismal bari. Tidaklah, ini dah terangkan tapi kita terang lagi. Tidaklah ia selepas mencipta ia Allah akan makhluk tidak apa mendapat faedah ia akan nama Al-Khaliq, pencipta. Kemudian wala tu dia ataf kepada ba'da khalqihi. Faham? Ai laisa bi ihdasi. Jadi bi ihdasi itu dia ataf kepada ba'da khalqihi. Takdir dia wa laisa bi ihdasihi al-bariyata istafada ismal bari. Dan tidaklah dengan menjadi ia akan makhluk
mendapat faedah ia nama bari. Ini ayat ni sebenarnya penegasan kepada makna sebelum ni sama je kan. Tak diulang lagi. Depan tu lagi ulang lagi. Tapi bila dia ulang, dia bawa kepada yang lebih buka lagi. Yang ini buka. Maksudnya apa buka? Sebelum ni tak ada contoh. Sebelum ni disebut kan, sifatnya qadim dan juga abadi. Maka dibawa contoh. Faham? Kau tak faham juga apa maksud keterangan sebelum ni, iaitu tidaklah Allah selepas dia mencipta makhluk, dia mendapat nama baru. Yang nama tu sebelum ni tak ada. Apa nama itu? Al-Khaliq. Selepas dia mencipta bariyah, makhluk juga, maka dia dapat nama baru yang sebelum itu tidak ada, iaitu Al-Bari. Wal-Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Bas, sama makna dia. Yang lepas ni pun sama juga sebenarnya. Lahu ma'na rububiyyati wala marbub, wa ma'na al-khaliqiyyati wala makhluq, wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahyahum istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla ihyaihim. Ini sebenarnya masih lagi lanjutan penegasan kepada makna, tapi dengan lebih buka lagi, dengan lebih wadih lagi, dengan lebih wadih lagi. Allahu Akbar. Okey, yang ni ibarat ni boleh kita katakan maknanya Allah Ta'ala itu bernama dengan nama Khaliq sejak qadim lagi. Bernama, maksud nama Khaliq tu dah ada. Nama Bari itu dah ada. Nama Razzaq dah ada, dan lain-lain. Mungkinlah ada orang dia salah faham pula. Nama je ada. Nama, sebab nama dia ada satu nama, satu lagi makna di sebalik nama. Faham? Macam contohlah, kita namakan satu orang ni ustaz. Dia belum ustaz lagi tapi bagi nama ustaz. Dia namakan anak dia dengan satu nama. Anak dia belum jadi dengan satu gelaran. Dia panggil anak dia muhaddis. Daripada kecil anak dia tak pandai membaca lagi. So nama tu ada, tapi makna muhaddis tu tak ada pada anak dia. Tapi dinamakan juga sebagai doa. Faham? Doa besar jadi muhaddis. Itu dia panggil nama. Jadi mungkin ada orang dia buat tak faham ke, dia salah faham ke, dia mengatakan maknanya Imam Tahawi ingin mengatakan pada azali Allah Ta'ala itu ada nama, tapi makna daripada nama tu tak ada. Faham? Apa maksud satu orang itu, apa maksud satu zat itu adalah Khaliq? Dia ada kan makna dia. Faham? Pada azali makna tu tak ada, nama tu je ada. Makna tu hanya akan ada semasa betul-betul ta'alluq kepada nama tu ada. Faham? Maksudnya makna daripada mencipta adalah mencipta lah. Makna tu tak ada kecuali selepas adanya makhluk. Barulah isim dan makna dua-dua ada. Semasa azali, sebelum adanya makhluk, nama je ada, makna tak ada. Tapi selepas adanya makhluk, adanya bariyah, adanya marzuq, adanya marbub, maka nama-nama itu dia ada dan dia mengandung makna. Faham? Itu Imam Tahawi ingin basmi kan pemahaman yang tak betul tu. Tak, bukan sekadar nama, makna tu sudah Allah. Sebab tu kita kata bersifat, bukan bernama.
Tapi bila sesuatu bersifat dengan sesuatu sifat, dia akan dinamakan dengan sifat tu lah. Tapi sebelum itu kan dia sebut bersifat. Bersifat tu maksudnya hakiki sifat tu ada, bukan nama je ada, faham? Sebelum ni kan sebut dah. Tapi itulah, dalam perkara akidah ini tidak berpada dengan isyarat. Sebab ada bangsa-bangsa yang jenis tak faham ni, maka ditegaskan, diulang lagi, disebut pula di sudut yang lain, ditutup pintu-pintu yang mungkin salah faham, maka disebut ini. Ibarat lahu ma'na rububiyyati wala marduk wa ma'na al-khaliqiyyati wala makhluk. Baginya Allah makna rububiyah, makna daripada perkataan Rabb. Rabb, rububiyah tu dia punya masdar dia, faham? Maksudnya kalau dalam bahasa Melayu mungkin kita kata baginya makna ketuhanan, faham? Ketuhanan. Tapi bolehlah Rabb itu baginya makna ketuhanan, baginya makna sebagai Rabb. Wawlil hal, sedangkan tiada satu marbuk pun. Marbuk ni Rabb, marbuk kan. Rabb ni Tuhan yang maha memelihara, satu tafsiran lah. Marbuk ni maksudnya yang dipelihara, faham? Jadi kita terjemah baginya Allah makna Rabb, Tuhan yang memelihara, sedangkan tidak ada satu pun yang dipelihara, faham? Dan baginya makna sebagai pencipta. Khaliqiyah ni pencipta, bukan penciptaan, sebagai pencipta. Kita terjemah macam tu. Jadi dia telah jadikan masdar, faham? Dipanggil masdar sinai, faham tak? Sebab itu kalau terjemahannya ada perkataan yang menunjukkan masdar, cuma takut tak jadi, so kita bubuh perkataan sebagai. Dan baginya makna sebagai pencipta, sedangkan tidak ada yang dicipta. Itu terjemahannya. Panggil masdar sinai. Jadi masdar sinai ni, cara buat dia letak ya nisbah dan datangkan ta marbutah ataupun ta marbutah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.